Aiman berhenti jadi kelindan lori. Pergi cari kerja yang proper, yang pakai tie. Kerja bawah aircon. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua. Terima kasih kerana sentiasa bersama-sama dengan kami di podcast Wirausahawan yang kita hanya premierkan di YouTube Azizan Osman sahaja. So kepada anda yang dah subscribe, dah on notification anda, thank you so much. I would say you guys mean a lot to us dengan komen-komen anda, dengan suggestion yang sentiasa anda berikan kepada kami. So at least we know what you want, and InsyaAllah kita akan terus berikan yang terbaik untuk anda. Anda masih lagi bersama-sama dengan saya untuk edisi kali ini. Host anda Aman Fitri, saya tak ada co-host. Ras Muhammad, saya tak tahu dia dah hilang ke mana. Saya harap anda semua just stay tune with us dengan podcast Wirausahawan. Tak, insyaAllah nanti Tuan Ras Muhammad akan bersama-sama kita balik. Sebab ada beberapa perkara yang beliau kena settlekan. Busy tuan-tuan dan puan, nak membina usahawan yang berjaya ni it's not an easy punya kerja. Banyak perkara yang beliau ingin ataupun perlu lihat satu persatu aspek yang ada kat dalam perniagaan. Sebab dalam perniagaan ni kita ada 7 pillars. So kalau salah satu pillars ni run up, habis bisnes tu sebenarnya. So dalam podcast kali ini saya juga nak ucapkan selamat Hari Raya kepada anda. Sebab podcast ni keluar waktu raya kan. So saya nak ucapkan selamat Hari Raya kepada anda. Dan kepada anda yang lain-lain, saya harap anda boleh kongsikan podcast ini dekat platform anda masing-masing. Dan ajak ramai-ramai lagi subscribe YouTube Azizan Osman ni untuk kita bawakan podcast usahawan ni untuk anda semua. Saya tak kesorangan sebenarnya. Selalu dalam sesi podcast ni saya akan ada tetamu sama-sama dengan saya. And kali ni before this macam-macam lah. Dari Republic dah ada, Tuan Syed daripada Choco Albab dah ada, Tuan Mio daripada Kek Malaya juga ada, kita bawakan kepada anda. Mama Sap pun kita bawakan kepada anda. Dah I think lebih 20 usahawan dah kita bawakan untuk anda. So untuk edisi kali ini saya bersama-sama dengan Tuan Aiman. Mungkin nak kenalkan diri dulu. Boleh. Assalamualaikum, nama saya Aiman. Okay, saya founder Packers, which is kami punya bidang ialah moving service. Yep, and then kami based di Damansara Damai, Petaling Jaya. Okay, so maknanya moving service ni termasuk dengan kita boleh pindahkan orang sekali. Orang tak lah. Barangan rumah, barangan pejabat. Okay. So orang kata movers ni kadang-kadang semua boleh pindahkan, termasuk orang sekali tak lah. Daripada rumah ke rumah orang, kucing, pet tak boleh. Tak adalah. Baik. So dah berapa lama dah you buat bisnes ni? Sebelum ni mungkin you boleh cerita journey you. Faham. Journey saya untuk berapa lama dah saya dah buat. Tahun ni 2024, 3 tahun. 3 tahun. Baru 3 tahun. Ni tahun ke-3 kami secara official. Okey, untuk journey first saya start sendiri dengan kelindan lori dulu. Kelindan lori. Saya sendiri angkat barang, wrap barang, pindahkan barang, naik lori, turun lori. And then saya move to driver. Saya jadi driver lori pula, ambil lesen apa semua. And then di situlah tercetusnya idea. Okay, why I tak set up je one company proper. Dan di situlah tertubuhnya Packers. So bermakna you memang start kerja you sebagai pemandu lori pada waktu tu. Betul. Kelindan dulu, kelindan. Step by step Ya. Dia tak boleh jump terus. Upgrade sikit. Dah tahu macam ni rupanya buat lori Okay. Ambil lesen. Ambil lesen driver lori, baru slowly. Umum tahu sebenarnya driver lori ni gaji besar. So apa you nak buat bisnes lagi? Betul. Gaji besar tapi nak besarkan lagi gaji tu. Bukan tamak lah. Sebab kita ada komitmen dalam kehidupan. Betul tak? So apa experience yang paling best dulu waktu you jadi kelindan, jadi lori? Apa sebenarnya yang you ambil dari situ? Faham experience. Bukan jadi lori, jadi driver lori. Bukan jadi lori. Bawa lori betul. Yang itu lori. Itu lori. Experience paling best ialah everyday kita akan jumpa orang baru. Setiap hari pindahkan rumah orang baru. So first kenal dia punya behaviour, orang yang berlainan, banyak behaviour and banyak karakter. Itu yang I am very enjoy doing. So maknanya dulu you kelindan dan driver lori untuk movers juga, bukan untuk produk ke apa ke? No, untuk movers juga, betul. So I ikut mover lain untuk jadi kelindan dia.
it's a good experience. And entah, orang kadang-kadang kata life kita akan sampai tahap tu je. Maksudnya macam katalah kita mula awal dah kerja sebagai promoter contoh dia. Betul. So kita for our entire life akan jump dalam mall-mall yang berbeza untuk jadi promoter. Tapi sebenarnya tak. You believe in peluang yang sentiasa ada. Betul. Wow. Saudara perempuan, jangan halang orang kata limitkan diri anda untuk buat apa yang anda tahu je. Mungkin ada opportunity lain dekat luar sana yang you need to explore. Kenapa you berani ambil keputusan untuk set up business sendiri? Ada orang suruh ke? Apa ke? Kenapa saya berani untuk set up sendiri? Diri sendiri je. Orang sekeliling semua tak bagi. Tak bagi? Tak bagi. Dia cakap apa? Aiman, berhenti jadi kelindan lori. Pergi cari kerja yang proper, yang pakai tie, kerja bawah aircon. Ya, orang sekeliling. Dalam lori pun aircon lah. Hello. Lori bawah aircon. Tapi ada lori yang tak ada aircon, kena buka tingkap. Oh, so orang keliling memang tak bagilah, especially family. Tak bagi, especially family. Dia suruh cari. Sebab saya dulu belajar ada diploma, ada degree. So, kerja elok-elok cari yang tapi kenapa? Kenapa you framekan je your certification? Sebab I rasa I ada passion dekat. You memang suka? I memang suka, betul. Waktu buat degree pun I buat part timer jadi kelindan lori. You degree apa? Lori? Degree marketing. Degree lori. Ya. So I rasa passion lah yang buatkan I. Tak apa, degree ni framekan, simpan elok-elok, jadi kelindan lori, then baru set up company. Tapi bermaksud untuk you buka this company daripada awal memang tak terfikir pun lah. You just memang nak jadi orang yang movers angkat ni lah. Barang, betul. Angkat barang. Ya, betul. Mula-mula tak rasa you wasting time you belajar ke? Waktu tu ke sebenarnya you belajar tu sebab your family suruh and you tak nak pun sebenarnya sama belajar ataupun macam mana? Tak juga. Dia macam jadi, kita kan ada macam level, you mesti ambil degree untuk nak selamatkan you punya masa depan macam tu. So kita ikut the flow Malaysia punya culture, diploma, degree, and then waktu degree tu saya dah start buat part timer, buat jadi part time ikut mover lain. And then best pula, seronok. I enjoy doing this. So teruskan macam tu. Saya rasa saya kena cubalah kot. Tak cuba tak tahu. I kerja dengan you je lah. Sehari je. Kita Tapi kena biasanya try. Orang kerja sehari terus berhenti terus. Terus hilang terus. Mungkin dia kena angkat peti ais kot, I rasa. Betul, dia kena angkat orang berat. Badan terkejut. Sakit badan sakit badan. Sleep disc juga. Oh tak boleh. Jangan try. So anyway, dalam perjalanan you beberapa tahun set up ni, apa yang you nampak? I mean, apa cabaran yang you lalui ataupun isu-isu ke? Faham. Isu paling besar ialah people. Yang kedua terbesar ialah knowledge. So if dua ni masalah paling besar lah bagi saya. So saya selesaikan satu-satu dulu. First gain knowledge dulu, and then baru how to handle these people punya isu ni. Itu masalah besar. I think dekat untuk you punya company sini, you perlukan orang yang ramai. Betul. Untuk sesebuah kapasiti yang besar. Sebab orang ada-ada pindah barang, angkat barang dan sebagainya kan. So you perlukan orang yang ramai. How you recruit orang ramai-ramai ni? How I recruit orang untuk, basically kalau untuk mover ni, dia banyak part time ke macam ramai part time, on betul. job ke macam mana ke? Betul, ramai part time. So kita dah ada full timer kita untuk mover dalam 8 orang I think full time. So every day kita akan ada kadang-kadang 3 move, ada 4 move, 5 move. So kita terpaksa hire part time. So saya fikir kat mana saya nak cari orang-orang ni. First daripada contact, and then rupanya daripada orang-orang yang tak bekerja pun ada juga. Ya, part timer kami. Macam so dari situlah. Daripada situ. You tak kerja, come ikut come ikut kami, join us. So that you boleh dapat income. Hari-hari 100. Kita bayar 100 rate kita. 30 hari dah. Tapi kan 3,000. saya pernah lah beberapa kali pindah barang dan sebagainya. Pindah rumah lah. Pindah rumah. So sekarang ni memang kalau movers tu dia akan siapkan every package yang macam kita packkan sekali
buat everything. Apa semua memang macam tu. Dulu kita just angkat saja. I remember waktu college dulu. You panggil saudara mara you. Yes. Panggil adik-beradik you. Sekarang tak payah, you just tengok je dia orang akan buatkan. Betul. Sekarang I belajar lah how I nak improve this, how I nak dapatkan this type of client, this type of audience. So, I think dia orang ni mungkin tak nak buat semua ni. Dia tak nak pack baju dia, pinggan mangkuk dia tak nak pack. Even TV dia pun they don't know how to pack. So, okay, I dah nampak, I listkan semua problem. Okay, kita create this. Kita buatkan everything for them. Dia just bayar je. So semua package tu ada dekat dalam Packers especially. Betul. Now. Kita buatkan everything. Kecuali, tapi ada kecuali. Kita tak ambil you all customer punya valuable item. Barang kemas. Tu memang tak sentuh langsung. Kita tak sentuh, kita minta dia yang bawa arrange. sendiri. Betul. Itu bahaya juga. Nanti kan tiba-tiba, you know. Ya, kes kehilangan. Betul. Kadang bukannya movers tu ambil, kadang-kadang tercicir. Masa pindah ni kan. Banyak sangat barang, tak tahu kat mana tercicir. Betul. So langkah kami to solve this issue. Okey, kita buat satu, sebelum pindah kita buat satu like consent form. Betul. Okey. Kita ambil barang ni, okey barang ni kita tak ambil, minta you bawa macam tu. Okey, so sebesar mana you punya daerah sekarang yang you cover? Ke you cover satu Malaysia? Kita cover satu Malaysia except for Sabah and Sarawak. Kenapa tak pergi Sabah Sarawak? Belum lagi, nak habiskan dekat sini dulu. Sini banyak lagi. Mana tahu you dah ada cargo flight you ke, I don't know. InsyaAllah, betul, boleh. We don't know kan. Sebab macam kita tengok pengangkutan besar-besar macam DHL, FedEx, betul kan, dia buat. Yes, dia orang ada buat. So tak mustahil pun. Betul, tak mustahil pun. And you dah run for 3 tahun ni, you rasa berkembang ke tidak? Sangat-sangat berkembang. Masya-Allah. Dulu start seorang kan, so sekarang I have a team, ada management team, ada operation team. How about vehicle yang ada bersama-sama dengan you, lori ke van ke? Berkembang juga. Dulu I sewa lori dulu, waktu tak ada lori. Dulu sewa lori orang. Satu hari nak sewa your lori, ada job ni. So I nak sewa lori you satu hari boleh dulu. But now alhamdulillah dah ada 1, 2, 3 sekarang alhamdulillah. Okey lah. Betul. And why you choose untuk belajar pada waktu tu? Bila you masuk? Sebenarnya baru lagi bulan 9 tahun lepas. Bersama-sama dengan Richwork 9 juga? Bersama dengan Richwork bulan 4 tahun lepas. Bulan 6. Bulan 6. 4 sorry, April start dengan bulan puasa ke raya? After raya. So you start dengan apa awal-awal dulu? I start dengan Spire, and then baru I masuk join. You dalam Spire dulu? Yes. Berapa bulan? I think tak lama, 4 bulan macam tu. But I think on that particular time you already achieve your first million pun. Betul, masa tu. Betul tak? Bila tahun yang you betul-betul achieve your first million dalam you buat bisnes ni? Tahun 2022. 2022. Kenapa waktu tu lepas PKP orang semua pindah rumah? Betul. Yes. Actually I start this business after PKP. Betul. Agaknya masa tu rezeki Tuhan kan. Orang stuck dengan pindah, tak boleh pindah masa tu. So once dia buka PKP, I pun set up this business. Order masuk. Baik. So maksudnya waktu PKP tu ramai orang upgrade ke rumah baru lah. Betul. Ke downgrade ke? Ada juga downgrade. Ada juga downgrade lah. Ada yang waiting for nak masuk rumah baru, dia dah siap tapi tak boleh pindah. Yelah 2 tahun kan. 2 Betul. tahun. Rumah dah renovate semua tapi tak boleh nak move. Tak boleh nak move in. So bermaksud you start business dalam 3 tahun lebih. So you ada bersama-sama dengan Richwork about 1 year and betul. Half macam tu kan, almost 2 years. So before that memang you tak ada belajar ke apa-apa lah, you just running by yourself? Betul, sendiri, Roman. Then kenapa you decide nak ada dengan Richwork awal-awal tu? Why? The why is, you nampak apa waktu tu? Program apa yang you join? I tak pernah join any free classes ke tak ada? Any class from Richwork, I follow sifu-sifu. Dulu kan tak ada modal, so I follow sifu-sifu business ni orang panggil. So that I macam ada beberapa sifu I compare. Waktu tu I panggil sifu lah, I think I should join this.
untuk selesaikan masalah yang ada ni. Feedback, tengok all your feedback. Okay, eye contact. First eye contact Puan Syazwani. Azwani. Ya. Syazwani tu kat mana? Azwani. So, eye contact dia. Okay, dia study about my business. Okay, Aiman, you go here first. Then daripada situ I just. So you datang ke office lah waktu tu jumpa? No, by call. By call je? Ya, by call je. Betul-betul trust Betul-betul trust, yes. You all tanam dalam otak So maksud lepas you enroll Spire, so first program you apa bersama-sama dengan Spire yang you datang walk in dan tengok doc sendiri depan mata ke? Oh, Spire no, doc tak ada masa tu, but first program is Spire Assemble. Oh, okay, dekat Richwood juga. Dekat office, ya. And then first I jumpa doc, I dah join Titan. I jumpa doc. Really? Ya. Oh. Sepanjang tu tak ada. Yes, tak ada. Ya. So bermaksud you memang betul-betul kat dalam Spire tu apa yang berubah? Sebab you ada beberapa bulan je kat dalam Spire. Apa yang you nampak? Sekejap je. Kat Sekejap Spire, sangat tu. Apa yang you nampak? Kat Spire I just ada juga sharing. Kebanyakan yang dapat daripada sharing, voice chat sharing tu daripada Spire lain, which is team, betulkan team. Macam tu, yang mana urgent. So I tengok, I rasa urgent first operation mover. So I siapkan mover dulu. And then daripada situ I tersangkut dekat mana dekat management. Okay. Baru I tanya waktu itu KE. Yes, KE. Macam mana sekarang? Tu I main, jawapan dia ada di Titan. Baik. Yeah. So bermaksud dia nak kukuhkan struktur perniagaan you lah. Yes, Dia dah di SLT dah sekarang? SLT belum. Belum lagi, tengah membina lagi. Okey, itu yang sebenarnya dekat dalam perniagaan yang ramai usahawan tak nampak. Betul, ya. Tapi betul, fasa Spire adalah fasa tarik duit. Ya. Dekat dalam Spire tu adalah di mana untuk mengembangkan lagi sales you sebenarnya. And bila dah sampai satu tahap you sales dah okay, and then barulah kita akan beralih ke untuk set up struktur perniagaan yang betul. Sebab you dah ada duit untuk hire orang, betul, the right people. Betul. I nak sampaikan benda tu tapi tak terolah. Tak jumpa. I faham. Ya. Dia sebenarnya untuk kita hire orang ni, of course lah kita kena ada duit dulu dalam company. Kalau tak ada duit macam mana kita nak hire? Betul. Betul tak? You nak bayar pakai apa? Betul. You dah janji dengan orang mungkin nak ambil HR manager je dah RM10,000, RM20,000 yang experience Yes, betul. Itu rate dalam market. Betul. Tapi untuk SME tak adalah sampai tahap tu. So kalau you tak ada duit macam mana? So cari duit dulu kan. Yes, cari duit. Dan you masuk dalam Titan. Yes. Berapa kali ICM dah kalau ikutkan? 2, 3? 1. Yes. M Resort hari tu. Yes, M Resort Hotel. Oh, M Resort. So ini yang bakal ni yang kedua lah. Yap, Langkawi second. Park Royal tu yang kedua lah. Betul. Okay. So maknanya baru 2 kali lah nak experience ICM. Baby. Baby dia kata. So untuk one-on-one? Untuk one-on-one sekali juga. Sekali juga? Betul. So how your experience one-on-one yang pertama kali? Yang pertama kali I think benda tu memang I tak nampak lah. Task tu very tough lah, which is trademark kan je pun. Tapi bagi I, wow. Dah trademark dah? Dalam ongoing, proses? Ya. Saya tak nak cakap pasal trademark ni sebab nanti macam pagi tadi saya dengar Era. Conversation Nabil, Pak Azad dengan Radin. Dia bercakap tentang kenapa Nabil tak trademarkkan, lu fikirlah sendiri ayat dia tu. So kalau dia trademarkkan benda tu, orang lain yang bercakap menggunakan trademark lu fikirlah sendiri tu akan kena saman. Faham. Betul tak? Dia hanya brandingkan sahaja. So it's a wide topic untuk trademark ni. So kita tak nak bincang kat sini sebab 2 hari 2 malam takkan habis. So anyway, you dah dekat dalam Titan, journey you dekat dalam Titan, and adakah you betul-betul look into the networking ataupun circle yang dekat dalam Titan? Yes, itu pun one of my objective sebab untuk circle ni bagi I very important lah. Sangat important bagi sangat you. And you dah buat kawan dalam Titan? Ada sikit, alhamdulillah. But I bukan jenis yang buat connection. Dia introvert sebenarnya. Betul. I bukan jenis yang pergi event-event besar, jumpa orang-orang sana. You hanya jumpa barang dan kotak je. Betul. So bila pergi event-event macam tu, jumpa orang-orang yang macam ni, circle yang macam ni, I rasa macam
oh, this is my kelemahan, I have to do this no matter what. Betul. I still ingat lagi masa tu dekat Giggles and Gig, kita ada meet and greet dengan Datuk Jerry. Saya tak tahu macam mana dia boleh terduduk dekat tepi Datuk Jerry and dia jadi tiang konkrit kat situ. Itu, tak tahu nak olah macam mana. Tuan boleh tolong olah kan? Dia macam tak bergerak dalam awal. Saya tahu dia mengantuk ke apa, saya tak tahu. Tapi dia duduk diam je, tegak je. Nampak kan? I bukan yang jenis wah, kumpul ramai-ramai, kiri kanan semua orang hebat-hebat, sale dah berpuluh juta. I bukan macam tu. Tapi you have to blend. Betul, ya. Dekat mana-mana pun lah usahawan-usahawan ni actually you, yes, I know, introvert, extrovert, ambivert, apa lagi? Itu semua adalah karakter masing-masing. Kita tak boleh nak ubah. Betul. Tapi when it comes to work or purpose, you buat sesuatu perkara, you kena. Yes. Kalau you tak ubah tu, then tak boleh. You tak akan boleh pecahkan tembok tu pun. Betul. Betul tak? Betul. And adakah you sedang dalam fasa tu sekarang? Ya, dalam that fasa. Dalam fasa tu you push diri you? I push. Even ICM, my first ICM, I perlu duduk dengan, boleh sebut nama? Boleh. I duduk dengan Tuan Rizman Ruzaini. Masya Allah. Kanan kiri Tuan Najib Asadok. So you diapit dengan orang-orang I think you hebat. faham situation I dengan I masa tu. So you rasa nak pindah meja? You rasa nak duduk kat luar? Dia rasa seram sebelum duduk. Tapi once dah duduk, oh rupanya dia very humble. Betul. Yes, setuju. Ramai orang kata orang-orang hebat ni semua sombong, betul ke? Tak. You have to know them. Sebab dia orang ni pilih nak bercakap dengan siapa. Tu je. Yang point paling I tak boleh lupa ialah dia share, dia sendiri share. Dia bawa satu bekas, ada gula-gula dalam tu. Aiman, jom makan sama-sama benda ni kalau mengantuk. Faham tak? Itu dia value yang dia bagi sebenarnya. Humble dia sampai tahap tu. Sebab ada orang kata orang dah berjaya ni kadang pilih kawan. Dia bukan pilih kawan, dia hanya memilih dengan siapa dia nak bercakap. Sebab dia tak nak bazirkan apa yang dia nak cakap dan beritahu tu. Betul tak? Betul. Dalam kita ada limit perkataan satu hari. Betul. Ada limit perkataan tau. Saya tak tahulah limit saya berapa satu hari. Tapi apa-apa pun yang kita nak cuba nak sampaikan sebenarnya, seorang ambivert, astagfirullahaladzim, dia bukan ambivert. Introvert ni sebenarnya kena berubah. Kalau you betul-betul nak buat bisnes you, nak jadi usahawan, you kena berubah. Bukanlah berubah menjadi seorang extrovert yang pergi party ke, I don't know, but ke arah yang lebih baik. Pasti ada jalan untuk you push diri you. So apa lagi yang you nampak dalam journey you dekat Richok ni? Sebab I nak tanya pasal Richok dan business je dulu. Sekejap lagi I'm going to talk about yourself. Yang value lah paling besar I dapat ialah you have to improve atau upgrade yourself. Macam I sendiri baru I perasan, oh ilmu I setakat ni saja, knowledge I setakat ni saja. Tapi dah ada degree. Tak cukup. I darjah 1. So I perlu naik darjah 2 supaya orang lain boleh masuk kelas darjah 1 ni. Macam tu. I see. Oh, orang lain dah ada UPSR. Tapi you masih lagi peperiksaan penggal pertama. Betul. Setuju. So knowledge you memang you akan sentiasa nak upgrade lah. Kena upgrade, ya. Okay. Ada tak orang-orang yang macam momok-momokkan you, cakap-cakap belakang, kata buat apa belajar? Especially dengan Richot. Faham. Yes, ada. Isu ni, bahayalah isu ni. Even sebelum saya join Richot pun, I tak percaya benda-benda macam ni. Kan? Dulu ada one time viral Dr. Azizan PhD tipu. Ya. Lagi dia menambahkan I punya perasaan tu. But bila I dah masuk sendiri, I dah kat dalam rumah ni, ya, baru I tahu. Tipu ke? Tipu ke? Tak tipu. Ya. Betul. Kadang-kadang kita tak marah netizen. Betul. Mungkin mereka ada cara pemikiran mereka sendiri. Tapi saya always berpegang, tak kenal maka tak cinta. Betul. You tak tahu pun dia siapa. Betul. And tak semua benda kita akan kongsikan dengan orang. Betul. Even in life sendiri, takkan kita nak kongsikan private life kita kan? Betul. Kita hanya nak showcase result kita je. At the end of the day, takkanlah kita nak cakap, oh saya bakal kahwin yang ketiga kali, contoh. Bukan saya. Saya belum. Oh, bukan bukan. Tapi apa yang kita nak cuba nak sampaikan,
Kalau you ada pegangan you sendiri, you ada pendapat you sendiri, I think untuk diri you saja. Jangan influence orang unless perkara tu adalah perkara yang baik. Betul. And I believe kat dalam Richport pun you banyak dengar Datuk Wira kata apa-apa pun fikir pasal diri you dulu. Betul. Bukan orang lain. Ubah diri dulu. Yes. Betul tak? Nanti sedih seorang-seorang juga. Siapa nak tolong you? Selamatkan diri dulu. You ada fasa sedih ke? Macam sedih sangat? Ada. Ada? Pernah nak tutup tak bisnes ni? Setakat ni belum pernah lagi. Belum lagi lah, belum tak sampai ada tahap lagi. tu. Tak Apa yang menyedihkan you? Apa yang sedih saya, sedih yang diri sendirilah. Kenapa tak dari dulu you? Betul. Ya, you faham. Itu biasa tau. Saya dengar macam kenapa tak dari dulu aku belajar. Yelah, tapi berapa lama nak sedih kan? Cukup lah, sehari dua. Dah cukup lah sedih. Sehari dua lama? Lama Satu malam. Satu malam. Baik, saya nak continue dalam untuk sesi yang seterusnya, tapi kita break dulu. Subscribe Azizan Osman official YouTube and juga on notification anda. Kita jumpa anda sekejap saja lagi, masih lagi bersama dengan Tuan Aiman, si introvert. Selamat kembali dalam podcast Wirausahawan, masih lagi bersama dengan Tuan Aiman. Saya nak tanya, dulu cita-cita apa? Jadi peninju negara ke? Cita-cita jadi atlet. Betul, atlet negara. Ya. Dalam apa? Bola sepak. Memang minat? Memang minat. Sampai sekarang? Sampai sekarang. You pernah sepak muka orang? You sepak bola je? Muka tak pernah, kaki pernah. Kaki orang pernah. Kaki orang pernah. Tapi sampai sekarang you aktif main bola? Sampai sekarang, ya. Kenapa you suka dengan bola sepak? Sebab sukan pertama saya bola sepak. So, ya. Memang suka? Memang suka. Memang ikut klub-klub ke apa ke? Dululah waktu main aktif. Sekarang? Sekarang just main weekend. Dengan kawan-kawan, kalau ada invitation, pergilah. Betul, ada invitation. Selalu main kat mana? Klang Valley. Klang Valley. Yeah. Sebab ramai I would say usahawan ataupun Titan sendiri bila dah masuk belajar ni, dia akan tinggalkan semua hobi dia. Betul. Sebab apa? Busy tak ke? cukup masa. Yes. Kenapa? Sebab esok ada benda lain nak buat. Tapi bersukan tu kan perlu beriadah. Betul. Tapi you masih lagi jugalah. Masih lagi curi-curi masa. Kadang-kadang ada invitation kena dengan time. Oh boleh. Okay then. Dan kawan-kawan you tak marah? Dia cakap Aiman dah berubah. Ada. Marah. Yo. Dia selalu cakap apa? Biarlah ajak Aiman ni, kau nak join board. Aiman tak kisah sekarang. Tak kisah. Betul. So other than bola sepak, apa lagi yang you suka buat? Kalau sukan, bola sepak dengan gym, dua je. Dua je? Betul, yang saya suka lah. Lain-lain aktiviti lain yang you suka buat? Mungkin travelling, naik motor ke, I don't know, bungee jumping ke? Tak ada. Life saya bosan life you? Bosan, 4 tu je. Boring. Kerja, rehat, bola, gym, that's all. Kehidupan dia bosan tapi dia focusing on something yang dia nak. Betul? Yep. Daripada you banyak aktiviti tapi tak tahu mana nak fokus. Betul. So maksudnya you memang banyak kat rumah lah. Banyak kat pejabat dan rumah, betul. Banyak kat pejabat dan rumah. Oh, so maknanya kebarangkalian untuk you curang tu rendah. Rendah, betul. Tapi possibility ada. Possibility dia rendah. Ni dekat takut nak balik. Tak, I mean you dah tahu apa yang you nak. Betul. So I fokus dekat yang I betul-betul minat saja macam tu. So senang, you tak buang-buang masa. Betul. Setengah orang ni suka lepak sana sini, pergi ke grup ni, grup tu dan sebagainya. At the end of the day tak ada apa-apa. Cakap pasal lepak pun, dulu hobi lepak juga. Kita kan typical mama. Kita kan muda lagi. Betul, lepak. Dulu suka, tapi rasa macam buang masa. Ya. Tapi sometimes kita perlu that terapi. Perlu, yes. Itu terapi, betul. Sometimes even I pun cakap dengan wife I, sekejap bagi I masa, I nak pergi lepak mamak. I rindu dia punya. Your wife involved dalam business? Tak, no. Tak. So bila dia you buat business ni, dia okey? I kenal dia masa I dah buat. Okey. So okey lah. So dia follow lah, dia support sajalah. Betul. So you belajar ni dia pun okey juga? Dia okey juga. Dia tak pernah dengar you bebel pasal business ke apa ke? Setiap kali naik kereta, yes. I kan tak ada nak share dengan siapa-siapa. So dia je lah tempat share. I terbalik.
biasanya wife yang Extrovert. banyak cakap. Dia banyak cakap. So bermaksud puan, tolong dengar saja sebelum dia cari orang lain untuk mendengar. Tapi apa-apa pun dalam bisnes kita kena ada support system kita. And your family macam mana? Family, yes. Yang dulu kata jangan drive lori dan sebagainya. Benda ni betul. Tuan cakap sendiri. Dulu jangan. But now dia nampak hasil, dia result. Diorang pula jadi very supportive. Diorang share kami punya social media. Even hari tu ada Mega Live. Semua satu family join. So dia memang support lah sekarang. Now dia support. Ada tak your family yang ada kat dalam bisnes you? Adik saya, yes. Sebab kadang-kadang orang ni tak nak lah ada family dekat dalam bisnes, and somehow ada juga yang suka ada family dekat dalam bisnes. Bagi you sendiri? Bagi I sendiri, I don't want. Terus terang, because tak nak ada konflik Betul, konflik ni susah lah. Memang boleh kita kerja-kerja rumah-rumah, but dia akan terbawa juga macam tu. Mesti kalau kita tak bawa pun, yang dia adik-beradik lain yang bawa. Betul. Tapi so far sekarang okey lah dengan adik yang ada. Sebab bila buat bisnes dengan keluarga ni banyak faktor yang kita kena tengok. Betul. Sebenarnya ada orang boleh handle, but I think better don't. Kalau boleh. Sebab at the end of the day, bisnes kita pun family kita punya juga. And apa yang kita dapat pun kita akan salurkan kat family juga. Cuma cara bekerja tu kena orang kata kena professional lah. Kena pro sikit. Kalau you tak boleh jadi pro, better don't. Betul, yes. Bukan kita nak halang, tak. Sebab tapi kita sayangkan hubungan kekeluargaan tu. Kita nak jadi apa-apa. Betul. Especially family members lah. Tapi kalau you nak ada juga and dah buat pun, it's okay. Apa yang you perlu ada dekat dalam diri you adalah ilmu. Kalau dia bagus, okay, go on. Betul. Tak ada halangan pun you nak buat bisnes dengan siapa, dengan adik-beradik you ke, dengan boyfriend you ke, dengan girlfriend you ke. It's up to you. Cuma macam mana set konteks awal. Betul, tu, yes. You have to set konteks kena jelas kan. I believe before you kahwin pun mesti masa you kenal-kenal tu you dah set konteks dulu dengan your wife, betul tak? Betul. Ada bisnes yang nak kena fokus, saya tak boleh nak fokus kat you 24/7. Betul tak? Betul. So banyak perkara yang nak kena buat. So in life, daripada zaman you belajar dan sebagainya, you tak pernah terfikir pun untuk buka bisnes kan? Tak pernah. Langsung tak pernah. You hanya berfikir macam aku habis belajar, aku nak kerja. Betul. That's it. Sebab family background saya semua bekerja. Tak ada pun yang berniaga. Government servant ke macam mana? Tak kisah masa tu. Asalkan ada kerja. Dan jadilah seorang usahawan yang sebegini. And I believe you pun tak tersangka-sangka pun sebenarnya benda ni. Secara tak sengaja. Kebanyakan usahawan pun bukannya lahir keluar je terus, aku dah ada bisnes aku kena handle. No, tak. Betul. Ramai orang kata, boleh lah usahawan ni buat juta-juta mungkin sebab dia anak orang kaya. Betul. Mungkin dia ada family business dan sebagainya. Tapi you tak. You daripada keluarga yang biasa-biasa ke bisnes juga? No, keluarga pada bukan biasa-biasa, bawah biasa-biasa. Susah. Ya. Itu pun satu faktor jugalah. Hutang family saya nampak. So I rasa bertanggungjawab. So sebab tu lah you push diri you untuk buat bisnes and ubah nasib keluarga you. Betul. Tapi ni klise lah, ramai yang cakap macam tu. Tapi betul. Sebenarnya reality kan. Reality, betul. And then lepas belajar, ingatkan nak berniaga, nak tolong family. Lepas belajar, bertukar pula benda tu. Pentingkan diri you sendiri pula sendiri. Dia dah more selfish pula waktu tu. If nak share dengan family pun, you ada limit. Oh sorry ibu ayah, saya mampu setakat ini saja. So ini bahagian you macam tu. Sebab I ada komitmen I sendiri. Betul, macam tu. So maksudnya tak cukup lah kan. Betul. So sebab tu lah you decide buat bisnes untuk dapatkan lebih banyak lagi. Betul, yes. You ada pengalaman puasa or raya yang best-best tak? Puasa yang mungkin you tak boleh lupa. Mungkin you dulu adalah salah seorang ahli geng plastik hitam. Faham. Ada waktu nakal dulu. So you antara ahli-ahli yang berdaftar lah. Ahli-ahli berbayar? Tak daftar. Tak ada bayaran. Betul, ada. Zaman-zaman nakal lah. Zaman-zaman nakal yang dah habis dulu. So you melalui jugalah fasa-fasa tu kan. So kenangan raya yang paling you tak boleh lupa? Kenangan raya paling tak boleh lupa, sebelum ni raya dengan mak ayah berdua. Lepas tu mak ayah saya divorce. Beraya dengan mak seorang sahaja. Berapa lama dah tu? Daripada you kecil ke? Masa belajar ke apa? 15 tahun. 15 tahun. So how you feel?
How do you feel bila separate raya? Mungkin dulu raya bersama-sama and now separately. So how do you feel? Waktu tu dia bukan sedih tau, dia tertanya-tanya. Why? Kenapa jadi dekat kami macam ni? Waktu tu umur saya 17 tahun. SPM? Ya. Stres tak masa tu? Konon-konon lah budak-budak kan masa tu. Tak ada stres, tak ada apa pun, tak nak balik lah. Merajuk dengan ibu ayah macam tu. Overreact lah. Overreact konon-konon masa tu. Padahal Berdrama cerai pun. Okay. Dah bukan efek kau apa pun kan. Efek emosional lah sikit je kan. Tertanya-tanya lah. Bertahun juga tanya-tanya tu dalam 2-3 tahun kenapa jadi macam ni. Sebab dulu saya duduk asrama, tak involve dalam. Duduk asrama? Parents punya. Macam mana asrama boleh jadi introvert lah? Betul. Pelik betul. Dalam main sukan pula tu kan. Okay, teruskan. And then tertanyalah why, kenapa jadi macam ni. And then start besar sikit, baru faham. Macam ni. But you are okay with that? Baru start terima. Bila faham, baru boleh terima benda tu. Itu yang raya tak boleh lupa lah. Masa umur you 17 tahun? Betul, ya. I know, broken family bukan satu perkara yang mudah. Mungkin orang luar macam tengok betul. biasa je. You kena rasa dulu. Bukan. I mean, kena rasa dulu, baru tahu. You kena faham cerita orang tu dulu kan. Yeah. Experience dia. Bukan suruh rasa tak baik. Aduh. So bermaksud you memang nak experience tu you terima selepas beberapa tahun lah bila you dah faham. And you are okay. Adik-beradik you sulung ke? Nombor 2. Nombor 2. Ada kakak. Yes. So bawah ada lagi? Bawah ada berapa orang lagi? 5 je. 5? Wow, umur you berapa? If you don't mind. 29, going to tahun ni 30. Wow, muda lagi. So maksud you ada adik yang masih sekolah? Yes. 2 orang. 2 orang? Sekolah menengah lah kan? Sekolah menengah, betul. So maksud you tanggungan you banyak. Sebab tu yang you buat bisnes ni? Periuk besar. Berapa rice cooker kat rumah? Rice cooker kat rumah, campur parents semua 12, 13. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya ini benda yang you akan rasa macam klise sebenarnya. Betul. Inilah realiti kehidupan. Betul. Macam drama-drama Korea, drama-drama sinetron sinetron ni semua sebenarnya kisah benar. Kadang-kadang orang kata kita ni membuat-buat. Betul. Cerita ni. Siapa yang nak buat kisah-kisah sedih bercerai semua ni? Tak ada. Betul. Ini betul. semua kenyataan yang I don't know, macam Tuan Aiman cakap tadi, rasa dulu. Betul. Mungkin jenis tu akan sampai kat you, kita tak doa lah benda tu. Betul. Boleh na'udzubillah lah. Tapi you kena faham keadaan-keadaan orang ni dan jangan sewenang-wenang ni cakap ni semua rekayasa teman-teman. Tidak. So itu antara kenangan raya lah yang tak boleh lupa. Betul. And I believe kenangan raya tak boleh lupa juga bila you lepas you kahwin. Betul tak? Raya berdua. Betul, dengan isteri. Bila you kahwin? Allah, lupa mati aku. Saya tak komen apa-apa. Saya tak komen apa-apa dah. 1 tahun je. Dah setahun dah. Setahun. Okey, saya faham lah. Dia busy, dia fokus kerja. Betul, tahun lepas? Tahun lepas, ya. Dah setahun lah, alhamdulillah. Orang sini juga? Orang Shah Alam, Seksyen 7. So tak ada masalah untuk balik raya dan tak ada, dekat lah. Family saya, ibu dekat Kepong, dia Shah Alam, so dekat lah. Tak ada masalah tak lah. Ada masalah. Sebab kadang orang ni lepas kahwin nak kena balik kampung sini, betul, sana sini. Tapi dalam masa satu hari boleh cover dua kampung dah, betul? Satu hari boleh cover dua. So senang jadi orang Kuala Lumpur misalnya. Itu antara raya-raya yang tak boleh lupa lah. Tapi kalau kita nak kembali kepada bisnes you, orang kata selalu musim perayaan adalah lubuk emas bagi usahawan. Kalau bagi industri bisnes you sendiri, apa yang nampak? Kami waktu puasa. Zaman-zaman raya ni kan? Betul, because orang kebanyakannya nak raya di rumah baru. So waktu puasa tu memang order, kita punya peak season lah orang cakap. Sama juga, walaupun you bukan produk makanan ke apa. Betul, waktu puasa kami. So waktu puasa tu you puasa? Waktu puasa tu, itu terserah kepada diri sendiri. Betul. Saya fikir juga isu ni sebenarnya. Semalam saya boleh cakap dengan kita punya operation leader kita, mover leader kita. Macam mana saya nak selesaikan masalah ni? Kita ada masalah orang tak larat tahan puasa semasa angkat barang. Okey.
And I believe saya ada borak ni dengan Tuan Mio daripada Kek Melaya hari tu. Dia kata at the end of the day, you nak ke you tak nak? Betul. Dia bukan about you boleh ke tak boleh. Betul. Sebab kalau kita dah ada tanggungjawab kita, and kita tahu tanggungjawab kita untuk being a good Muslim, You akan buat lah, ya. kita akan buat. Kita tak akan ada boleh tak boleh. Betul. Kita akan just nak ke tak nak. Itu je sebenarnya. Kalau kita nak bercakap tentang kerja berat dan sebagainya, semua kerja berat. Betul, semua berat. kerja berat. Cuma ni extra berat sebab angkat barang. Yes. Panas contoh dia kan. Tapi kalau you prepare, you betul-betul ada stamina yang Prepare bagus, yourself, yes. and you bangun sahur, Yes. itu akan memberikan you tenaga. Betul. Sebab Islam ni memudahkan, I would say. Betul lah kata Tuan Mio, nak ke tak nak, tu je. Dia bukan boleh ke tak. Dalam bisnes pun I believe, you nak buat ke you tak nak buat. Bukan you tak boleh ke boleh buat. Sebab boleh tak boleh tu dengan adanya ilmu, dan apa-apa pun you boleh Nak buat. ke tak nak. Nak tak nak je. Dia isu ni sensitif lah bagi kami. Ada yang kalau kisah, ada 2 kisah lah. Satu bulan puasa I nak stop kerja, nak rehat Sebab penat. Sebab penat, Okay. sebab dia nak puasa. Dan kita tak boleh halang lah bagi. Ada satu kes tu yang I tak boleh lupa lah kalau puasa. Pukul 6.30 petang tak larat. 6.30 dah? 6.30 baru dia minum. Macam tu. Tak bang. Mantap bang. Kita kan azan ni 7.30, Betul. 7 suku. So benda Tapi ni itu adalah satu isu sensitif yang perlu diselesaikan. Perlu juga. diselesaikan. Mungkin you akan jumpa solution. Semalam pun nanti. saya fikir macam tu. So you dah borak dengan tim you? Dah borak, but we will find the solution lah. Kena cari solution. Betul, Sebab I would say itu bukanlah salah satu kategori kerja berat, buruh kasar. Betul tak? Dia masih lagi berada dekat dalam industri ataupun fasa kerja biasa-biasa je. Cuma mungkin heavy weight lifting tu mungkin akan menggunakan tenaga sikit, tapi ramaikan tenaga. Yes. Tapi mungkin benda tu bukan ambil masa you angkat barang tu dalam masa 4 jam non-stop contoh. Betul. Oh tak. So banyak perkara lah tuan-tuan dan puan-puan, you nak ke tak nak je sebenarnya. Yes. Dia bukan boleh tak boleh, tapi nak ke tak nak. Yep. Sama dalam bisnes juga, you nak ke tak nak berubah, you nak ke tak nak buat apa yang you buat, you nak ke tak nak upgrade your knowledge. Tu je. Boleh tak boleh, orang buta pun boleh membaca. Betul. Ini kan pula kita yang ada all the sense yang masih lagi boleh You kena buat dululah. Kalau boleh tak boleh ni I rasa kena buat dulu. Baru you tahu boleh ke tak boleh. Kalau you tak try pun, betul. Macam mana you nak kata you boleh ke tak betul? boleh? Yes. Betul tak? Yes. Kadang-kadang orang ni tak try lagi, dia kata tak boleh ni, tak boleh ni. Tak boleh. Tu macam aneh bagi saya. I peganglah prinsip tu, you buat dulu. If gagal, buat lagi. If berjaya, alhamdulillah. Gagal tu buat lagi tu bukan repeat benda yang sama. You betul, upgrade lah sikit, improve sikit. Betul. Ini kau tak start lagi, kau tak boleh dah. Tak boleh dah. Balik Gurau. Kalau siapa Datuk Wira di mata you selama setahun lebih ni, you dengan Richworks kan, you dah pernah berinteraksi dengan Datuk Wira, you dah pernah tengok dia depan-depan. Siapa dia dekat mata you? Dia one word saja bagi I, leader. Mungkin you boleh elaborate leader yang bagaimana? Faham. Dia I think because dia ada knowledge lah. Betul. So dia punya leadership tu lebih jelas, lebih nampak. Macam mana kita hari-hari kita akan ada, almost every day dah kita akan ada morning coffee. Dari 7.30 sampai 9 usually. Saya perasan hari-hari soalan, pelbagai soalan. Sehari dalam 3 soalan. Ya, dia boleh handle. Power. You ada tanya soalan? Belum pernah hari. Itu je nak tanya. Belum pernah hari. Tapi pagi-pagi memang Datuk Wira, especially Titanium Circle ni akan bermula hari mereka seawal jam 6.30 pagi. Ya, betul. Ada ratib hari-hari. Ada ratib. Kenapa you rasa Datuk Wira buat ratib tu hari-hari? Bagi I lah, perlu balance. Baru ni famous dengan Datuk Wira keep ulang account di dunia dengan account di akhirat. Yes. Balance dah so far? Belum. Itu perjalanan. Betul. Itu perjalanan. Proses, ya. Itu semua proses. Jangan kata tiba-tiba you nak jadi a good Muslim, you kena ubah semua benda. Bagi saya sebab itulah ada ratib. Kan? Betul. Sebab dia nak ingatkan pagi-pagi tu you need to rasa syukur. Betulkan niat. And you kena guard apa yang you ada. Yes.
Itu yang paling penting sekali. Betul. Kita nak pagar semua benda supaya semua urusan kita dipermudahkan. Betul, ya. Sebab kalau saya dengar daripada Puan Farah Furaiha Inari Republic semalam, banyak yang dia go through, especially bila dah jadi seorang usahawan ni. Ramai yang dengki. Ada, betul. You ada orang dengki dengan you? Ada. You pukul je. Pukul je? Tak? Jangan. Kan saya pukul lah. Mesti ada orang yang dengki, betul tak? Ada. So kita pun nak kena jaga diri kita juga. Sebab Allah kata ikhtiar, tawakal. So bermaksud kita kena buat dulu. Betul. Baru dia akan support. Support, yes. So kalau tak ada apa-apa bermula pada kita, takkan ada orang nak support. Betul. Macam tadilah, you nak ke tak nak, bukan you boleh ke tak. Yup. Itu yang paling penting sekali. So Datuk Wira ni sebagai seorang leader untuk you, adakah you akan terus mempercayai Datuk Wira? InsyaAllah. Akan. Tapi you dah put trust on him sebenarnya. Betul. Bila you dah langkah kaki masuk je, maksud you dah trust on him. Yup. Betul tak? Betul. Respect guru, tu yang paling penting sekali. Ya. Kalau you tak respect you punya guru, you tak respect orang yang berikan ilmu pada you, then you're gone. Betul. Sama dengan kat sekolah. Sama. Betul tak? You sekolah mana dulu? Asrama? Saya sekolah di Kelantan. Oh, jauhnya? Jauhnya. Sebab apa? You memang memilih untuk Sebab berada. tu lah tadi, kes geng-geng plastik hitam, tak berdaftar, tak ada pembayaran. So dia campak ke sana lah. Aiman ni anak kedua ni, Aiman ni special. Dipersilakan pergi ke sana. Duduk di asrama. So dengan rela hati you pergi ke sana. Tak rela juga mula-mula. Tapi dia menjadikan you seperti inilah. Betul. Kelantan kat mana? Kelantan di Kota Baru. Kota Baru, masih lagi bandar lah. Sebab saya faham lah kenapa you dihantar ke sana, but you jadi orang anyway. Betul. And sampai ke sekarang hari ini, apa yang you Jadi orang orang lah. Habis jadi apa? Betul. Usahawan berjaya lagi. So, betul. apa yang you harapkan untuk bisnes you pada tahun 2024 ni? 2024 target kita I nak completekan structure, betulkan structure, and completekan semua department. Itu saja. So you nak perkuatkan you punya management pada tahun 2024 betul. ni, and you merasakan benda tu sangat penting. Penting, yes. Sebab you dah run 3 tahun kan. Betul. So you masih lagi here and there untuk management you. Betul. Ramai orang kata kadang-kadang buat management ni buat duit. Tak, saya banyak dengar benda tu kat luar. Banyak kan? Dia macam van, you tak ada satu part, you tak ada tayar sebiji pun, you tak boleh jalan. You tak ada minyak ke, even you tak ada wiper, walaupun wiper tu tak penting. Kalau dia hujan, you need the wiper, ya. Mungkin you boleh pakai tangan you sendiri. Boleh. Daripada cermin luar tu. Boleh. Tapi air masuk dalam. Man. Macam tu lah. Kena complete kan lah kenderaan tu, baru you boleh sampai ke destination. Sebab tu lah Tuan Aiman ni, saya kata dia ada journey dia. Sebab daripada Spire, dia tarik sales dulu, dia perbetulkan, even though masa tu dia dah achieve dia punya first million pun waktu tu. Dan bila masuk kat dalam Titan ni, is another process. Dia bukan masuk Titan, bulan depan dapat 2 juta contoh. Betul. Tidak. Itu adalah proses penambahbaikan. Sebab kat dalam Titan ni, I believe you pun dah faham cara Datuk Wira adalah, yes, sales you mungkin 10 juta, 30 juta, tapi kalau management you, structure you masih tidak kuat, dia masih akan betulkan you punya structure dulu. Sebab Datuk Wira sangat percaya dengan structure yang kokoh, management yang bagus. People yang ada dekat dalam tu adalah orang-orang yang tepat. Betul. Dia akan buatkan company you grow and expand dengan lebih cepat dan besar lagi. Setuju. Kan? Yes. Apa yang nak pesan kat usahawan-usahawan kat luar tu, yang mungkin daripada kerja biasa-biasa je, yang mungkin tak ada harapan, dia orang rasa, dia orang yang rasa. Apa yang nak cakap kat dia orang? Apa pesanan saya lah kat dia orang ni, kalau yang rasa you kerja biasa-biasa ataupun tak ada, you rasa tak ada masa depan, ignore apa orang cakap. Betul. Pengalaman saya, buat je. If you buat betul-betul fokus, insya-Allah result dia akan ada. Yes, positif result dia akan positif. Jangan dengar cakap orang. Betul. Kadang kita ni terlalu banyak dengar cakap orang. Sampai tak nak buat. Saya macam tak payahlah. Betul. Dia orang bagi you makan ke? At the end of the day, you susah dia orang tolong tak? Tak. Sedih seorang-seorang. Dah milik. Dia tak habis-habis dengan sedih dia, tak faham lah. Betul.
So dulu banyak lah pasal-pasal tu sebenarnya. Adalah Menor. banyak menor. Ucu katil. So anyway, kalau anda semua rasa you ada satu desire nak buat sesuatu, bagi saya, dengar kata hati you. Kata hati tu selalu tak pernah menipu. Betul. Betul tak? Betul. Yang menipu ni kat sini, otak you, pemikiran you. Sebab you boleh manipulate, you sendiri boleh manipulate apa yang you fikir. Betul. Tapi hati you tak boleh manipulate. Kalau you suka, you suka. Kalau you nak, you nak. Yep. Sebenarnya kadang-kadang hati kata nak, tapi sampai kat otak kata tak boleh dapat. Siapa je yang manipulate you? Bukan orang lain, you sendiri. Betul. Tuan Aiman boleh buat kelindan, driver, bos dah sekarang buka sendiri punya. So I believe you kena percaya dengan diri you. Yes. Kalau nak expand lagi skill, cari knowledge. Betul? Betul. Tak ada orang boleh keluarkan kekuatan dalam diri you kalau you sendiri tak tahu macam mana nak keluarkan. So you carilah guidance, carilah mentor. Betul tak? Last word apa yang nak cakap lagi? Nak ucap selamat hari raya ke apa ke? Last word, if you rasa tak ada ilmu, tak ada knowledge, find your guru, find your cikgu, your mentor. Then untuk hari raya, wish juga. Untuk hari raya, selamat hari raya Aidilfitri. Untuk mantan-mantan yang ada. Untuk mantan-mantan yang ada. Selamat hari Aidilfitri. Jangan libatkan diri dengan geng plastik hitam. Last but not least, macam mana diorang nak cari Packers ni sebenarnya? Boleh find us dekat social media. You can search. Usually kita banyak dekat Instagram lah, Packers Official _ Packers Official. Macam mana nak eja? PACKERS Official and _ Yes. So Packers Official _ Yep, di So Instagram. Instagram. So Yes. memang aktif kat Instagram. Kita Kalau ada aktif nak kat tanya Instagram. apa-apa pun kat Instagram. Betul, boleh. Okay, so search je dekat Packers Official _ dekat Instagram. Then you boleh tengoklah diorang ni provide servis apa. And mana tahu kan, Yep. you guys akan gunakan khidmat dia. So anyway, thank you so much Tok Aiman untuk hari ini. Dan insyaAllah apa yang kita kongsikan tadi sikit sebanyak boleh motivate dia orang juga lah. At least people know you, siapa di sebalik Packers ni sebenarnya. Daripada seorang kelindan, driver dan seterusnya ada company sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan, insyaAllah kita akan bawa lagi podcast Wirausahawan ini untuk anda bersama dengan tetamu saya yang lain pula. InsyaAllah saya akan bawakan siapa nantilah nak komen lah nak request apa, sebab sebenarnya Tuan Aiman ni pun request juga. So nanti kita akan bawakan kepada anda sesiapa yang mungkin anda nak dengarkan perkongsian daripada mereka. InsyaAllah kita akan tunaikan. Dan terus subscribe on notification anda dan kongsikan platform ini ataupun konten ini ataupun video ini ataupun podcast ini di platform social media anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Semoga anda semua kaya, berjaya dan bahagia dunia dan akhirat. Bye bye.